Datuk Speaker, ahli-ahli yang berhormat, Pakatan Rakyat ingin mengembalikan peruntukan yang asal kerana kami yakin bahawa peruntukan itu memberi ruang konsultasi kepada semua pihak, baik istana, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam maupun kerajaan negeri untuk memainkan peranan masing-masing secara telus dan terbuka. Kerajaan negeri yakin bahawa tatkala ia mempunyai hak untuk menasihatkan Sultan, ia juga sedar bahawa kedudukan berkecuali dan profesional perlu diberi peluang. Dalam pada itu, kami sedar bahawa Duli Tuanku sebagai Sultan yang begitu lama dan berpengalaman sebagai Raja Muda yang paling lama dalam sejarah negara sebelum memegang tampuk pemerintahan negeri Selangor. Pastinya Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan mempunyai input untuk diberi dalam soal pelantikan setiausaha kerajaan negeri. Ini pengkongsian pintar yang bukan saja selaras dengan kehendak pengurusan ekonomi semasa, tetapi juga selaras dengan kehendak perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi dan asasi dalam negeri. Kalau kita perhatikan, pindaan yang dibuat oleh UMNO pada tahun 1993, yakni Perkara 52.1 Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor, bagaimana yang dinyatakan di atas, dia kelihatan begitu ganjil. Saya katakan demikian kerana dia tidak menyebut pihak yang berkuasa yang diberi kuasa melantik. Sepatutnya ada kuasa tertentu yang diperuntukkan. Contohnya, sama ada Sultan ataupun Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Hal ini cukup ganjil. Tetapi begitulah hakikatnya. Saya tidak dapat menolak ia terjadinya kerana tindakan yang gopoh gapah dan tergesa-gesa. Cuba bandingkan dengan pelantikan yang sama di peringkat persekutuan, sebagaimana yang diperuntukkan oleh Perkara 144 Perlembagaan Persekutuan, khususnya pasal 3, 4 dan 5 yang ada sekarang, yang kesemuanya mempunyai format yang sama dengan peruntukan lama dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor. Apa-apapun, gopoh dan gapah maupun tidak, kita berpendapat bahawa pindaan yang dibuat pada 1993 itu tidak sah kerana dia tidak diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja seperti yang dikendaki oleh Perkara 384 Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan negeri juga berpendapat bahawa masalah yang cuba diselesaikan oleh pindaan Perlembagaan Persekutuan 1993 adalah mengenai isu imuniti raja-raja. Maka kuasa pelantikan setiausaha kerajaan negeri tidak harus disentuh. Tidak ada rekod menunjukkan bahawa raja-raja bersetuju dengan pindaan berkenaan kerana yang menjadi pertikaian ketika itu adalah imuniti. Kelihatan UMNO menggunakan kesempatan untuk mencuri kuasa Sultan dalam keadaan yang gusar dan membingungkan ketika itu. Kerajaan negeri berpendapat bahawa peruntukan asal Undang-Undang Tubuh Negeri perlu dikembalikan kerana Pakatan Rakyat komited dengan peranan raja-raja sebagai satu ejen semak dan imbang dengan izin check and balances dalam perlembagaan. Kami percaya bahawa konsep raja berperlembagaan, maksud raja yang kuasa mereka terbatas dan dipandu oleh peruntukan dan semangat perlembagaan. UMNO berpendapat sebaliknya. Nampaknya bagi mereka, raja perlembagaan ialah raja yang boleh dicucuk hidung dan seret ke sana kemari, mengikut kehendak mereka sebagaimana yang mereka lakukan sejak awal 1980-an sehinggalah sekarang. Datuk Speaker, ahli-ahli yang berhormat,
Sebagaimana saya janjikan di awal bicara tadi, saya ingin mengalurkan kronologi pelantikan Setiausaha Kerajaan Negeri supaya ahli-ahli yang berhormat jelas dan akan duduk perkara yang sebenar. Ia perlu kerana media, khususnya yang dimiliki oleh UMNO Barisan Nasional, memutarbelit fakta yang sebenar. Hal yang sama dilakukan oleh Radio Television Malaysia, RTM, yang sepatutnya menjadi wahana milik seluruh rakyat, tetapi merelakan institusi mereka diperkudakan oleh kelompok yang terdesak. Saya ingin menegaskan bahawa meskipun saya adalah ketua kerajaan negeri, namun bukan saja tidak dimaklumkan dalam hal keputusan pemilihan Setiausaha Kerajaan Negeri, malah saya di belakang. Pada 26 Oktober 2010, Pusat Sumber Manusia di bawah pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri selaku jurucakap kepada Jabatan Perkhidmatan Awam telah menyerahkan kepada saya 8 nama calon yang dipikirkan layak untuk jawatan Setiausaha Kerajaan Negeri bersama dengan nota amalan yang mengandungi prosedur dan tata cara pelantikan. Nota itu menyatakan bahawa 1. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam akan mengantar senarai calon yang dipikirkan layak grade 54 ke atas kepada Menteri Besar. Kedua, Menteri Besar kemudiannya memilih calon-calon yang sesuai dan menyerai pindikkan dan menyerahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor bagi memohon perkenan tuanku. Ketiga, setelah tuanku berkenan memilih nama yang dicadangkan, Menteri Besar hendaklah menyerahkan semula nama tersebut kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam untuk tujuan penyediaan dokumentasi lantikan. Ini amalan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang diserahkan kepada saya. Amalan ini jelas dan tertib, iaitu yang bermaksud tidak ada fungsi diberikan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri ataupun pegawai kerajaan dalam istana untuk berperanan dalam lantikan Setiausaha Kerajaan Selangor yang terbaru. Malahan daripada segi adabnya, kesemua pihak ini tiada hak untuk mencampuri urusan ini. Pada 8 hari bulan November 2010, saya menubuhkan jawatan kuasa pemilihan untuk memilih 3 orang calon yang paling layak daripada 8 nama pegawai yang dicadangkan. Jawatan kuasa pemilihan itu diketuai oleh Datuk Speaker sendiri dengan 2 anggota lain, iaitu Ahli Esko Yang Berhormat Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali dan Yang Berhormat Tuan Dr. Xavier Jayakumar. Panel pemilihan ini bukanlah ditubuhkan untuk melakukan sesi temu duga, tetapi melakukan proses temu bual sebagai usaha kita mewujudkan satu proses yang telus di samping menekankan unsur-unsur kompetensi dalam pemilihan. Pada masa yang sama, proses temu bual diharapkan dapat memberi peluang kepada para calon menghayati dan memupuk inspirasi wakil rakyat yang memerintah. Panel juga tidak dibebankan dengan jangka masa tertentu kerana tidak wujud keperluan untuk tergopoh gapah. Apa yang penting, kita mahu mencari calon yang sebaik mungkin untuk mengalas tanggungjawab berat Setiausaha Kerajaan.